Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan dan puan yang saya hormati lagi dikasihi Allah sekalian. Alhamdulillah bertemu lagi kita sekali lagi di dalam siri penghayatan dan juga perkongsian ibadah solat di dalam kehidupan harian kita. Alhamdulillah, baru sebentar tadi tuan-tuan dan puan, saya rasa kita dah dengar. Apa yang kita dengar? La ilaha illallah. Laungan azan. Biasa bagi kita orang beriman, kita mendengar laungan azan. Mungkin ketika di rumah, ketika kita berjalan, mungkin di dalam kenderaan. Tetapi tuan-tuan dan puan, kadang-kadang kita perlu berfikir, agaknya kenapa di dalam syariat kita bila kita nak solat, yang kita tahu solat ni ibadah yang sangat penting dan besar, kita disyariatkan untuk azan. Kita diperintahkan untuk azan. Bahkan dia suatu yang sangat dituntut. Walaupun kadang-kadang di rumah kita terlupa, mungkin tak perasan untuk azan, tetapi apabila kita di rumah Allah, di masjid-masjid, saya rasa tak ada rumah Allah yang tidak melaungkan azan. Kerana tuntutan azan ini kuat. Persoalannya tuan-tuan dan puan, kita melihat sebenarnya di sebalik azan ini ada banyak kelebihan. Ada banyak peluang-peluang yang patut kita rebut. Di samping azan itu memberi semangat, meniupkan roh, ketenangan dalam jiwa kita, meniup roh, motivasi untuk kita beribadah bersungguh-sungguh. Rupanya ada satu peluang yang kadang-kadang kita terlupa, sebahagian daripada kita. Saya terjumpa sepotong hadis Nabi SAW di sini. Saya nak bacakan tuan-tuan dan puan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Ibnu Khuzaimah serta Ibnu Hibban dengan sanadnya yang hasan, yang kuat untuk dijadikan hujah. Daripada Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu an, seorang sahabat Nabi, berkata, baginda sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sa'atani tuftahu fihima abwabus sama'. Ada dua waktu, ada dua detik ketika Allah buka pintu langit. Maksudnya apa? Disyarah ulama syuruh hadis, maknanya dua waktu, dua detik ketika ini Allah akan menerima doa sekiranya sesiapa sedang memanjatkan doa. Masya Allah. Apa dia? Wa qallama turaddu ala da'in da'watuh. Kemudian kata Nabi SAW, dan pada dua saat ketika itu jarang-jarang, qallama maknanya jarang-jarang, kurang sekali Allah Ta'ala akan menolak doa orang yang berdoa ketika itu. Masya Allah. Bila waktunya? Inda hudurin nida' wassaffi fi sabilillah, kata Nabi SAW, iaitu ketika kita hadir mendengar azan yang dilaungkan oleh Bilal, dan yang kedua ketika waktu seseorang berada dalam saf, maksud di sini iaitu dalam medan pertempuran bersama dengan bala tentera Islam di medan peperangan. Tuan-tuan dan puan, kita berbicara tentang masalah solat. Kita berbicara tentang kelebihan azan yang mungkin kalau kita nak cakap tentang perbuatan ataupun tentang kaedah peperangan di dalam syariat Islam, jihad yang besar, iaitu mempertahankan maruah dan sebagainya, satu perkara yang begitu jauh bagi kita, yang memang sangat jauh. Tetapi kita nak bercakap satu yang paling dekat dengan kita. Kadang-kadang tiap-tiap hari kita bangun tidur, kita buka radio, kita dengar azan, kita lalu jalan rumah kita sebelah masjid, dengar laungan azan. Masya Allah. Azan ini tuan-tuan peluang yang sangat besar sebenarnya tuan-tuan dan puan. Betapa banyak di kalangan kita yang macam-macam kehidupan kita. Kita perlukan pertolongan, kita perlukan hutang kita nak bayar cepat, kita perlukan anak kita nak sekolah biar bijak pandai, kita perlukan kita dipelihara selamat daripada hasad dengki orang, macam-macam. Kita nak perlu banyak minta kepada Allah. Kadang-kadang kita terlupa. Kita nak tunggu Lailatul Qadar, Masya Allah, setahun sekali tuan-tuan dan puan, Lailatul Qadar pun. Kadang-kadang kita nak tunggu malam-malam yang ada kelebihan, jarang dia datang. Rupanya di sini Nabi SAW berpesan kepada kita, inilah kelebihan azan. Iaitu waktu azan, lebih-lebih lagi selepas azan sehingga waktu sebelum daripada iqamah. Dalam seperti mana dalam satu riwayat sahih yang lain ada disebut,
antara azan dan iqamah itu Allah tidak akan menolak doanya. Maknanya tuan-tuan puan-puan, ini satu kelebihan yang besar. Apa lagi kita tunggu tuan-tuan puan-puan? Peluang dah ada di hadapan mata kita. Mari kita manfaatkan bersama-sama. Datang ke rumah Allah, datangkan hati kita, hadirkan hati kita, hadirkan akal kita, berfikir dan fokus, tenangkan perasaan kita bila kita datang untuk melakukan ibadah solat. Lebih-lebih lagi bila kita dah dengar azan. Sebab itu kita sedia maklum, ada di sana beberapa lafaz riwayat yang sahih, doa yang dibaca oleh Nabi SAW selepas daripada azan. Doa-doa tersebut sangat baik. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wasyarafa wad-darajata al-'aliyata ar-rafi'ah wa ba'athhu maqaman mahmudah allati wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad. Di antara contohnya tuan-tuan puan-puan, banyak lagi kita boleh tambah. Kan di antara azan dengan qamat tu ada masa yang panjang. Kita boleh tambah. Kita nak minta, ya Allah tetapkan iman saya, ya Allah lepaskan kesempitan saya, ya Allah pelihara anak isteri saya, ya Allah saya ini jahil, beri ilmu, kekalkan iman, tetapkan pendirian. Masya Allah, banyak kita boleh doa. Bila tuan-tuan puan-puan? Antara azan dengan qamat. Tetapi kita kena datanglah awal ke masjid, kena dengar azan laungan syiar yang hebat meresap dalam diri kita. Insya-Allah kita jawab azan dengan tenang, kemudian kita baca doa kita insya-Allah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mari sama-sama kita ambil peluang ini tuan-tuan puan-puan. Saya yakin sebentar lagi akan masuk waktu azan. Jangan kita lepaskan peluang ini. Biarlah kita banyak berdoa pada waktu-waktu yang mustajab doa. Mudah-mudahan Allah terima doa kita. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.